Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Dr. Linda, founder of Skyhi Clinic Malaysia. I'm a certified advanced hormone therapy practitioner by International Hormone Society of Belgium and has been practicing for the past 10 years. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat-sahabat FB yang menonton. Kita berada di hari Jumaat, Alhamdulillah Sayyidul Ayyam, 12 Mac 2021 bersamaan 28 Rejab. Alhamdulillah. Apa khabar pada anda semua yang menonton? Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan super sihat. Sekali lagi, saya doakan anda semua berada dalam keadaan super sihat. Masya Allah. Terima kasih ke atas perhatian dan terima kasih for those who tuning in with us. Anda bersama-sama dengan saya, Dr. Linda, FB Live bersama Dr. Linda setiap Jumaat 11 pagi. InsyaAllah. Baiklah sahabat-sahabat yang saya raikan dan dirahmati Allah sekalian, topik kita tersangat istimewa pada kali ini, pada minggu ini. Terima kasih pada semua yang menonton. Terima kasih. Waalaikumsalam pada semua, Puan Azmin, Puan Siti Zuraida dan semua, insyaAllah kita raikan semua yang bersama-sama kita pagi ini. Sekali lagi topik kita tersangat teristimewa, iaitu nikmat kekal wuduk, cabaran wanita berusia. Masya Allah, sebenarnya kita bawakan khas sempena sambutan Hari Wanita pada tahun ini. Topik yang saya pilih ini dekat di hati saya dan of course dekat di hati kedua-dua speaker yang jemputan pada minggu ini. Tak sabar sebenarnya, mereka sudah berada bersama-sama di dalam studio, tetapi kita mahukan pengenalan pada semua yang menonton ini atau sudah bersama-sama kita. Saya mahu raikan yang bersama-sama kita iaitu Tengku Fazliana, Tengku Nur Azlinda Azhar. Terima kasih semua. Baiklah, tanpa buang masa, saya dengan ini menjemput kedua-dua tetamu kita yang teristimewa. Dipersilakan. Tetamu saya yang pertama ialah yang berbahagia Ustazah Hajah Muzayana Abdullah, dipersilakan. Sudah berada bersedia. Terima kasih. Apa khabar Ustazah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Bertemu kita di pentas ini, saya akan perkenalkan Ustazah yang tidak perlu diperkenalkan lagi as a pendakwa selebriti, tetapi mengikut SOP kita perkenalkan juga sekejap lagi, ya. Dan tetamu kita yang kedua iaitu dipersilakan Dr. Arifah Hamim, dipersilakan pakar sakit puan kita dan perbidanan yang berada di Thomson Hospital, di hospital beliau. Apa khabar Dr. Arifah? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clearnya, suka hati saya mendengar suara Dr. Arifah, sangat dekat di kami, dekat di hati. Terima kasih kepada semua yang menonton, terima kasih kepada sahabat-sahabat dan kepada tetamu kita. Sebenarnya kita nak sebelum saya membuat mukadimah sikitlah ya, perkenalan mengapa topik ini dipilih. Ya, kenapa masa mula-mula kita menjemput ataupun meminang Ustazah adalah Ustazah Zain, Ustazah Muzayana. Saya nak perkenalkan dulu ya Ustazah Muzayana ni. Kenapa topik ini dipilih? Kerana kami rasakan ya Allah dekatnya untuk kita kupasan bersama-sama dari segi kupasan ilmu perubatan dan kupasan fiqhnya, ya. So kita bertuah kita akan berada dalam keadaan ilmu yang kita mahu kongsikan kepada semua, iaitu kedua-dua tetamu ini akan cuba sedaya upaya dalam masa yang ada sepanjang 1 jam ini, dan kami juga akan sama-sama raikan soalan daripada penonton. Sila komen dan silalah berikan soalan-soalan yang apa yang anda ajukan. Sekejap lagi kita akan raikan. Sebelum itu, sebelum saya memberi Ustazah kata-kata aluan, saya perkenalkan dulu siapa itu Ustazah. Ustazah Hajah Muzayana Abdullah. Siapa yang tak kenal beliau, dikenali sebagai pendakwah selebriti, Masya Allah, pengasas Darul Fawaz, Pusat Pengajian Al-Quran, izinkan saya baca ya, dan Pusat Pengajian Al-Quran dan Fardu Ain. Beliau juga penulis buku agama, banyak buku-buku agama, salah satu daripadanya Angan-Angan ke Firdausi, ya. Dan beliau juga penyumbang slot tarbiyah Radio IKIM dan slot
Assalamualaikum TV Al-Hijrah dan banyak lagi lah. Dan sebenarnya Ustazah, saya mengucapkan tahniah, berbanyak tahniah atas usaha baik Ustazah mengumpulkan 27 asatizah hebat telah berjaya menjalankan ataupun mengadakan tazkirah online non-stop 24 jam. Masya Allah Ustazah, saya rasa Ustazah tazkirah ini telah boleh dicatatkan di dalam Malaysian Book of Record. Itu dia. Ustazah, silakan sedikit kata-kata aluan dan apa perasaan Ustazah berkenaan topik ini sebelum kita pergi lanjut dan kupasan. Silakan Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, salam ukhuwah fillah khusus kepada Dr. Linda yang saya hormati, Dr. Arifah. Subhanallah. Pertama kali menerima tajuk ini saya kata subhanallah, macam minta maaf lah nak sebut doktor. Okey, belajar bab wudu, insya-Allah tak ada masalah lah. Okey, insya-Allah lulus, terima sebab dalam jadual tu memang kosong tarikh yang doktor dan masa yang diminta tu alhamdulillah okey je. Seronok kita dapat berkongsi, subhanallah. Kemudian bila tengok speaker yang akan bergandingan dengan saya, alamak nak kena istikharah dulu ni, nak terima ke tidak? Masya Allah. Sebab saya malu sebenarnya kan, sekadar ada sedikit sangat ilmu yang Allah pinjamkan untuk dikongsikan. Tapi bila saya betulkan balik, sebab tu penting tajdid niat, memperbaharui niat tu. Ya Rabb, kita bukan niat nak mengajar, tapi sebenarnya dalam perkongsian ini kita sama-sama nak belajar kerana kata Nabi SAW, kita ni disuruh sentiasa berada dalam majlis ilmu dan Allah yang sebut, Allah tinggikan darjat orang yang sentiasa berada dalam ilmu. Masya Allah, tabarakallah, dan sahihlah apa jangkaan di minda saya bila Dr. Linda ajak kita testing hari tu, jumpa Dr. Arifah secara dalam talian dengan Dr. Linda. Allahu Rabbi, saya rasa macam Masya Allah, sujud syukur. Sebabnya dipertemukan dengan dua doktor yang selama ini ramainya yang bertanya tentang soalan tu sebenarnya simple, banyak orang tanya. Tapi saya bercakap cara orang kampung lah doktor, hari tu saya pun sebut kan. Ustazah terlalu merendah diri, Masya Allah. Sebab sebab maksudnya, oh Masya Allah, benarlah Quran ini datang tak ada yang tak lengkap. Tak ada satu benda pun yang diceritakan dalam Quran. Jadi sains dan Islam sebenarnya memang tak boleh dipisahkan. So hari ini kita bertemu dengan orang sains, pakarnya Dr. Linda dan Dr. Arifah. Saya berdoa pada Allah live kita hari ini sangat lancar dan memberi manfaat kepada yang mendengar. Para penonton tolong like, tolong share, sebar-sebarkan sebab hari ini kita sama-sama belajar. Anda akan jadi terkagum macam Ustazah Zai bila Dr. Arifah akan share dia punya slide. Sekejap lagi, betul. Oh, baik, silakan. Terima kasih Ustazah atas kata-kata aluan dan mukadimah sebentar tadi. Masya Allah, tabarakallah, memang kami dengan berbesar hati dan sangat-sangat terima kasih kesudian Ustazah untuk menerima kami punya jemputan ini. Masya Allah, sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Alright, panel yang kedua, jemputan panel yang kedua ialah sahabat saya yang saya sangat kasihi, iaitu yang tidaklah saya rindu, yang sentiasa saya rinduinya walaupun berada dekat dengan saya, ialah Dr. Arifah Hamim, iaitu pakar sakit puan dan perbidanan, dan beliau melihat wanita, merawat wanita setiap hari, saban hari. Justru kami sedar ataupun kami maklum apakah masalah wanita, ya, dan topik ini kami katakan tadi di awal tadi kami mahu kongsi bersama-sama supaya semua mendapat manfaat dari segi kedua-dua aspek kupasan perubatan, ilmu perubatan dan ilmu fiqh, insya-Allah. Right, dipersilakan Dr. Arifah memberi sedikit kata-kata aluan sebab selepas ini anda akan bermula dengan kita buat begini, ya, mungkin agak lain daripada sebelum-sebelum ni. Kita akan memberi laluan kepada Dr. Arifah untuk memberikan penjelasan atau penerangan mengenai isu ini, iaitu apakah masalah-masalah yang di kalangan wanita untuk kekal wuduk ni. Saya akan bertanyakan beberapa soalan dan beliau akan terus dengan slide-slide-nya, dan selepas itu kita akan beri pada baton pusingan kepada Ustazah Zai, insya-Allah. Baik, silakan Dr. Arifah.
Kata-kata aluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya rasa terkedu dengan Ustazah Muzayanah dengan introduction-nya. Betul. Dan saya rasa forum macam ni patut dibuat selalu. Dan saya sangat teruja dengan tajuk ini sebab ramai wanita ada masalah ni. Tapi ramai yang tak tahu nak buat apa, tak tahu nak tanya siapa dan menyendiri di rumah sendiri. Ya, bila time solat tu betul ke ada kena ambil uduk baru ke, semua tu menjadi rutin harian soalan selalu. Apatah lagi kalau nak pergi ke umrah kan Ustaz? Umrah ataupun haji. Toilet ni jauh, ya, ambil uduk macam mana, terkentut ni batal ke tidak, terkencing, terkucil ni batal ke tidak, itu tajuk kita. Tajuk yang sangat dekat pada wanita-wanita, terutamanya wanita yang sudah berusia, yang sudah matang. Dan mungkin pada waktu lain Dr. Linda saya nak cadangkan kita buat pasal period pula. Period istihadah hari ni dah kena tidak kan? Sebab dia sangat dekat dengan ibadah kita. Saya rasa itulah introduction-nya. Ya, terima kasih Dr. Arifah. Terima kasih sekali lagi. As we said, untuk manfaat pagi ini, perbincangan kita akan berkisar kepada, ya, sekali lagi sebab kita tahu dari untuk berwuduk kita perlu membersihkan daripada kita berhadaskan, kita bersih daripada selepas kita tunaikan hajat-hajat kita iaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita perlu berada dalam keadaan wuduk ini. Untuk perbincangan pagi ini terhadap isu wanita, kita berbincang kepada dua masalah utama, ya, iaitu kita mulakannya pada para penonton dan para wanita yang kami raikan sekalian. Kita masih lagi anda menonton FB Live bersama kami dengan topiknya Nikmat Kekal Wuduk bersama Dr. Arifah dan Ustazah Muzayanah. Saya akan mulakan yang pertama. Permulaannya kita katakan kita mahu fokuskan kepada dua masalah utama wanita untuk kekal wuduk apabila terlalu terkucil ataupun tidak boleh menahan kita panggil kencing. Ya, itu yang pertama. Dan keduanya kita akan teruskan dengan atas permintaan atas waktu yang ada ni. Yang keduanya kita mahu hanya berkongsikan mengenai isu kentut vagina ataupun kentut faraj. Betul Dr. Arifah? Jadi kita akan mulakan dengan Dr. Arifah. Dipersilakan Dr. Arifah. Mohon ready admin untuk slide Dr. Arifah yang pertama. Kita mahu kenalkan dulu. Sebenarnya kita mahu kenal diri kita dahulu. Anatomi diri wanita itu sendiri. Di manakah pundi kencing? Di manakah terletaknya isu ataupun duburnya dan di manakah terletaknya kawasan vagina kita, ya. Dan seterusnya kupasannya akan lebih hebat apabila kita kenal anatomi badan kita sendiri. Baiklah Dr. Arifah, kita mulakan dahulu. Silakan Dr. Arifah, kita mahu Dr. Arifah terangkan kepada penonton dan kepada semua wanita, apakah itu sebenarnya terkucil ini? Apakah itu dinamakan kita panggil stres ataupun incontinence. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil incontinence kejap lagi, dan kita nak tahu apakah sebab-sebab dan apakah rawatan-rawatan yang kita boleh bantu wanita sekiranya ada. Dipersilakan Dr. Arifah, over to you. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Linda. Kita akan mulakan dengan beberapa gambar rajah supaya semua boleh nampak dan boleh tahu di mana keluarnya angin, di mana keluarnya kencing. Betul. Okay, slide saya dalam bahasa Inggeris tapi saya akan gunakan bahasa yang sangat mudah untuk difahami dan akan kurang menggunakan medical jargon. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah di antara topik-topik yang akan saya bincangkan. Nombor satu, apakah urinary incontinence? Okay, kontentnya. Kedua, kenapa wanita yang lebih terkesan dan apakah jenis terkucil, incontinence yang terkucil, apakah yang menyebabkan terkucil ini. Nombor 5, macam mana kita nak rawat rawatan-rawatan yang ada sekarang untuk masalah terkucil, apakah yang kita boleh buat di rumah, dan apakah yang last kali adalah apakah itu kentut faraj, vaginal gas tu kentut faraj, adakah sama dengan kentut-kentut yang lain. Okay. Seperti mana yang kita tahu, 1 dalam 4 wanita akan ada masalah terkucil ni. It's quite common 1 dalam 4, tetapi yang sayangnya tak ramai yang datang jumpa doktor
mungkin segan, mungkin malu, mungkin rasa macam tebu aku ni tua sangat ke, aku ni rasa rendah diri nak jumpa. Tapi kita kena ingat kita nak beribadat dengan sempurna tanpa was-was. Kita nak ibadat tu kita diterima Allah SWT dan kita kena ada ilmu supaya kita tak rasa kita tak terganggu. Okey, gambar yang seterusnya adalah wajah badan wanita, struktur badan wanita. Di sini kalau anda tengok nampak ke arrow saya tadi? Depan ni adalah nampak ini adalah pundi kencing. Di belakang pundi kencing adalah kedudukan rahim di tengah tu, dan di belakang sekali adalah dubur. Kalau kita minta maaf kalau bahasa yang saya gunakan ni adalah agak lucah sebab kita nak cakap kawasan wanita ni, kawasan private kita ni. Apabila kita sibuk di depan tu kencing keluar. Belakang lubang kencing adalah lubang faraj. Dan belakang lubang faraj adalah lubang dubur di mana najis tu keluar. Okey. Seterusnya kita akan nampak gambar rajah seterusnya untuk lihat lantai otot yang menyokong ketiga-tiga struktur ni. Kita panggil lantai otot faraj ataupun lantai otot pelvis ni. Dia yang menyokong dan menampung supaya tak jatuh. Dia menampung pundi kencing, menampung faraj dan menampung dubur. Okey, ini gambar rajah tepi. Kalau gambar rajah melintang seterusnya, kita nampak akan jadikan kita punya pelvis ni pelvis kita, tulang tu yang nampak macam bat tu, macam Batman tu, macam bat tu. Dan tengah tu ada otot-otot. Banyak otot-otot ni, bukan satu otot saja, banyak otot-otot yang menyokong kepada struktur yang saya cakap tadi, 3 struktur dia, pundi kencing, rahim dan faraj dan juga dubur. Okey, seterusnya dah faham anatomi, kita nak cakap pasal macam mana terjadinya air kencing ni. See? Kalau nampak struktur gambar ni, kita nampak gambar buah pinggang kiri dan kanan. Kita nampak tiub yang menyambungkan buah pinggang kepada pundi kencing. Dengan kata lain, saya cakap simple, highway lah. Satu NKBE kanan, satu SKBE bawah. So daripada pundi kencing, air itu akan mengalir melalui NKBE, SKBE masuk ke pundi kencing. Bila sampai ke pundi kencing, dia akan ada satu lagi highway, namanya konon-konon lah, LDP lah pula So LDP tu akan keluar daripada pundi kencing tu, air kencing. LDP ni ada tol dia. Tol tu yang cekak dia. Cekak tu akan menyokong dan mengetatkan supaya bila ada air dalam pundi kencing tu, sebelum waktunya air kencing tak boleh keluar. Itu bagaimana terjadinya air kencing tu lah, sistem pengaliran dalam badan. Okey, kenapa berlakunya wanita lebih daripada lelaki? Sebab kita ni unik Ustazah. Kita ni manusia wanita yang orang kata a lot of hats lah. Sekejap dari driver, sekejap dari tukang masak, sekejap dari cikgu, sekejap dari pendakwah, sekejap dari apa-apa lah. Macam-macam kita buat. Multitasking Dr. Arifah, kita memang multitasking, betul? Daripada usia muda sampailah kita menopause, kita kahwin, kita mengandung. Dah kita mengandung, kita beranak, dah kita beranak, kita menopause pula. So faktor-faktor ini yang membuatkan kita ni, wanita yang special Allah jadikan kita ni, ada ujian lain. So ujian ni lah terkucil ni, terkentuk faraj ni. Itu sebabnya. Okey, seterusnya kita tengok siapakah yang berisiko. Gambar yang pertama ni gambar wanita yang hamil. Bila kita hamil, rahim kita tu bengkak besar. Kalau boleh bayangkan tadi gambar tadi, pundi kencing di depan, kemudian rahim di belakang sekali dubur. Rahim tu akan mengembang, ada babynya, ada air ketubannya. Dan dia akan bagi tekanan pada pundi kencing. Sebab tu ramai orang yang mengandung asyik kencing kerja je. Pergi toilet tak banyak pun yang kencing. Dia seferas kalau boleh nak tidur dalam bilik air je. Supaya tak payah pergi berulang-ulang ke bilik air. Tekanan daripada atas. Seterusnya kita bersalin. Bila kita bersalin melalui faraj tu otot-otot yang saya bayangkan tadi, kita tunjuk tadi, otot tu mengembang. Mengembang dan bila dia dah, baby tu dah keluar, seperti umpama belon. Bila kita tiup belon tu, dia kembang dan kita keluarkan angin tu. Bila kita keluarkan angin tu, belon tu takkan kecut seperti mana yang kita beli mula-mula. Dia takkan ketat sangat, dia akan loose sikit. Itu proses kelahiran yang membuatkan otot lantai tadi agak longgar, loose. Okey, sekiranya katalah saya tak beranak normal pun doktor, saya caesar saja. Boleh juga berlaku bila sampai umur menopause. Seterusnya adalah menopause di mana hormon
yang juga bertugas untuk menguatkan otot ini semakin lemah. Walaupun dia tidak bersalin normal, walaupun dia tidak bersalin secara caesar, walaupun dia tidak pernah mengandung dan bersalin, ya, boleh jadi juga benda ni berlaku disebabkan oleh hormon. Baik, seterusnya kita nak cakap pasal jenis-jenis terkucil. Kita cakap pasal terkucil dulu Ustazah. Kalau tengok gambar rajah di sebelah kiri tu, pundi kencing tu ada arrow kat atas. Itu adalah tekanan dari atas. Maksudnya pundi kencing akan besar, ada air kencing. Yang saya panggil jerutan LDP tadi, gambar tu nampak arrow bawah kecil tu, ya, dia kuat. So pada kapasiti yang tidak perlu dikeluarkan lagi, dia masih boleh pegang. Walaupun kadang-kadang dah besar ni, nak terkencing, kita masih boleh tahan. Ya, kalau katalah kita di balik kampung kan, nak pergi Terengganu lah kononnya, pergi LDP, pergi RNR nak kencing, penuh pula, okey pergi pula, tahan lagi ni. Sampai ke Petronas kat depan tu, masih boleh tahan. Maksudnya kita punya injab tu, kita punya jerutan pada LDP tu kuat. Okay, apa yang berlaku kalau tak kuat? Gambar tu stres. Stres incontinence berlaku bila ni dah kuat sangat ni. Power dah kat atas dah kuat sangat dan jerutan LDP tak kuat. Bukan hanya bila penuh, tetapi kalau dia terbatuk, terkencing, terbatuk ataupun berlari, berjogging ataupun dalam konteks kita ni, kita solat, kita rukuk, kita sujud, mungkin boleh terkeluar kencing tu. Di sini nanti kita tanya Ustazah apa hukumnya, batal tak batal. Itu disebabkan oleh jerutan LDP tadi yang lemah. Okey. Urge incontinence pula berlaku bila tak ada tekanan ni, tiba-tiba nak terasa kencing. Itu masalah saraf dan ada masalah lain, masalah penyakit mungkin. So commonnya adalah stress incontinence dan urge incontinence ataupun boleh mix. Okay. Dan seterusnya kita akan tengok Tarifah. Ya. Apakah tanda-tanda pula, ya, kalau Ida Hadi berkata bagus tadi, terima kasih Dr. Tarifah yang berkata penjelasannya, dan kita nak tahu apakah simptom-simptom yang menyebabkan wanita boleh rasakan terkucil ni. Silakan Dr. Tarifah, di keadaan mana pula mereka merasakan begitu. Okay. Silakan. Terkucil ni boleh jadi pelbagai cara, bukan cara, maksudnya pelbagai presentation lah, persembahan keadaan. Kalau gambar pertama kat atas saya jangan buat orang angkat berat ni. Macam kita ni orang rumah nak angkat tong gas ni. Angkat tong gas dari depan ke belakang. Angkat berat ni boleh menyebabkan dia terkencing. Bukan hanya angkat berat, angkatlah apa-apa. Angkat laundry bag ke, angkat apa ke yang lebih, itu kita panggil stress incontinence, terkeluar. Ataupun gambar di sebelah kanan tu, gambar toilet tak sempat nak pergi toilet ni. Dah terkeluar air kencing. Kan? Dah fikir dah nak kencing ni, dah sampai air kencing. Okay, gambar di bawah tu, bila kerap sangat kencing. Normalnya, untuk wanita kerap kencing adalah waktu pagi 8 kali saja. Dan malam 2 kali je. Sekiranya melebihi 8 kali waktu pagi, ataupun 2 kali waktu malam, itu ada penyakit itu. Sila jumpa doktor. Selagi tak sampai 8 kali tu okey. Alright, ataupun malam-malam kita tidur, tiba-tiba esok pagi basah. Macam baby kan, bedwetting kan. Anak-anak dulu. Ada juga orang tua, orang-orang wanita yang berusia akan ada basah bila dia bangun. Kiri di sebelah bawah tu nampak dia macam tak sempat nak sampai ke toilet. Tak sempat. Dan kat atas tu walaupun aktiviti berat yang kita cakap tadi, even aktiviti kecil, kita lap cermin ke, itu boleh buatkan kita terkucil. Okay, ini di antara simptom-simptomnya. Kemudian kita tengok lagi. Seterusnya, causes apakah menyebabkan terkucil ni? Satu, apabila adanya tekanan dari dalam. Obesity salah satu. Obesity sebab dia dah lebih muatan. Satu, dia akan beri tekanan pada pada pundi kencing. Kedua, chronic constipation. Sembelit, dia beneran, so lantai bawah tu dah tak kuat. Dia beneran dia akan keluarkan air kencing. Kemudian ada lagi masalah saraf. Masalah saraf maksudnya mungkin penyakit lah, kencing manis kan, orang kencing manis suka kencing kan, atau masalah Parkinson, saraf tu tak kuat, tak sampai ke pundi kencing tu, ataupun masalah saraf yang lain macam myelitis, apa-apalah penyakit yang buatkan saraf tu ada masalah pada menyokong pundi kencing.
Kemudian beberapa operasi juga boleh menyebabkan berlakunya masalah terkucil ni. Contoh kita setengah wanita dia sudah buang rahim so sokongan tu dia tak ada jiran sebelah nak sokong dia. Sebab tu Ustazah, kita ni hidup bermasyarakat bukan manusia je. Organ dalam badan pun dia hidup kena bermasyarakat. Kalau tak ada Ustazah, seorang tu nangis operation juga. Ataupun yang faktor sementara seperti makan ubat terutamanya kalau wanita dewasa dia doktor kasih ubat darah tinggi namanya furosemide ataupun Lasix. Dia memang menurunkan tekanan darah tetapi air kencing pun lebih banyak daripada biasa. So kalau puan-puan ada dapat tukar ubat yang baru dan perasan yang kencing tu lebih sikit daripada biasa, lebih 8 kali daripada pagi dan 2 kali daripada malam, tanya doktor tu, doktor ubat ni ke yang buat saya terkencing, boleh tak tukar ubat lain sebab memang renyah lah nak pergi ke toilet selalu Okey, seterusnya adalah faktor kafein Kafein tak semua dalam kopi je, kopi ada kafein, teh juga ada kafein, even coklat pun ada kafein. So sekiranya anda merasakan kelebihan terkucil ni disebabkan oleh kafein yang anda ambil, so sila kurangkan. Satu lagi tak nampak dalam misal ini adalah infection jangkitan kuman juga boleh membuatkan masalah terkucil. Alright, seterusnya kita akan tengok apakah rawatan yang ada. Dia ada 3 pilihan di sini ikut kepada graviti penyakit tersebut, graviti gejala tersebut. Sama ada kita boleh buat treatment secara di rumah atau kita panggil Kegel exercise, kita panggil kemut dia ada cara nak buat kemut ni, bukan sesuka hati je kemut ni. Takut otot belakang yang kemut, bukan otot yang depan yang kemut. Macam saya gambarkan tadi dalam slide yang dahulu otot yang jadi lantai kepada pelvis ni macam-macam otot. So kita belajar juga cara nak buat exercise ni. Ataupun kita boleh buat cara fizio di mana kita letakkan cone dalam faraj. Cone ni ada pemberatnya. So berkala, secara berkala akan diletakkan cone ni. Ini under supervision lah. Ataupun pyranometer, ada limiter untuk ukurkan setakat mana dia boleh lebih ataupun kurang. Kemudian seterusnya adalah medical. Medical treatment sama ada dari ubat ataupun dari jenis hormon. Dua-dua ni boleh membantu juga. Kalau dah parah sangat Ustazah, kalau dah teruk sangat sampai dah jadi depression memang penyakit ni boleh jadi depression Saya ada ramai jumpa wanita-wanita yang depressed, yang dah tak tentu arah dah sebab tak boleh nak solat dengan baik. Okey, surgical method ni ada kita panggil kain ni macam kita pakai mesh lah. Mesh, kain kawat ni kecil je saiznya untuk menyokong LDP tadi yang dah jatuh Ada simple words lah. Ataupun boleh secara estetik kita masukkan macam silikon tu masuk dalam dekat salur LDP supaya lebih kuat. Ataupun cara yang mudah juga yang tak perlu anesthesia, tak perlu bius, yang sekejap je, tak sampai pun 1 jam selalunya jam setengah jam, kita boleh buat laser. Orang buat laser kat muka untuk tegangkan kulit boleh juga kita buat laser di vagina, di faraj untuk orang kata untuk menganjalkan otot di situ. Itu macam booster lah untuk menganjalkan. Okey, itu di antara kaedah-kaedah rawatan yang boleh dilakukan di rumah ataupun di hospital ataupun di klinik. Okey, apa yang kita boleh buat di rumah? Di rumah kita boleh buat, kalau anda tahu apakah penyebabnya, anda boleh buat beberapa home remedy. Kalaupun tak boleh 100% dia heal, at least kita boleh rawat dia 80% mungkin. Kegel exercise kena belajar macam mana. Kita boleh train bladder kita. Berapa jam sekali kita cuba holdkan dia. Rasa terkencing kita cycle, okey, belum lagi. Ada bladder diary kita panggil. Kalau pergi hospital, doktor akan beritahu, okey, berapa jam kena tahan. Lama-lama pundi kencing tu akan rasa kuat dan tahu bila waktu-waktu pergi. Okey, kalau lah terkecuali sebab oleh berat badan yang besar, kenalah pergi for weight management loss training. Pemakanan yang tinggi gula, tinggi inflammation akan menyebabkan keradangan pada pundi kencing juga. Itu juga menyebabkan terkucil. So kena pilih makanan-makanan yang sesuai. Sesiapa yang merokok, sila quit smoking, dan juga kiranya anda ada sembelit yang berpanjangan, sila
straight. Okey, saya dah nak sampai kepada penghujung slide saya. Kita akan cakap pasal kentut faraj. Kentut faraj, kalau boleh bayangkan pada gambar yang awal tadi, sesi awal pengenalan anatomi tadi. Pundi kencing di depan, rahim di belakang dan dubur di belakang sekali. Di tengah-tengah tu adalah rahim kita. Ini adalah faraj. Kita nak cakap pasal kentut faraj sekarang Ustazah. Kentut ni keluar daripada faraj. Atas ni adalah rahim. Kalau di belakang ni, belakang pada faraj ni adalah dubur. Dubur bersambung dengan usus dengan perut di atas. Kita makan masuk mulut, dia masuk perut, dia masuk usus, dia keluar ke dubur. Ataupun keluar angin ni keluar. Angin ni keluar tu exit dia berbeza. Angin faraj ni keluar daripada faraj yang di atas ni adalah rahim. Okay. So apakah penyebab-penyebab kentut faraj ini? Penyebab dia adalah common cause sama juga. Dia lebih kurang sama macam terkucil dia jalan. Di mana otot lantai tu dia dah lemah disebabkan oleh pregnancy, kelahiran, menopause ataupun hubungan seks. Bila ada angin yang trap, angin ataupun udara ataupun apa you call it dalam faraj ni, bila ada hubungan seks, bila pasangan kita masuk, so ada angin juga boleh masuk dan akan trapkan bubble dalam air dalam faraj tu. So akan berlakulah kentut di situ. Tapi ini temporary lah kalau sebab seks. Ataupun ada apa-apa device yang kita masukkan. Setengah orang pakai tampon, setengah orang pakai menstrual cup, tak pakai pad, dia pakai cup kecil je masuk dalam tu. Bila dia masuk dalam tu ada juga angin yang terikut sekali. So bila kita lepaskan benda tu, keluarlah angin. Ataupun beberapa prosedur yang kita lakukan, Dr. Sakit Puan akan lakukan, kita akan inspect menggunakan spekulum. Kita masukkan spekulum tu, dia buka, orang biasa kata mulut itik. Mulut itik dia masuk, kita buka, so angin boleh masuk. Bila kita keluarkan, angin tu mungkin trap dalam tu, bila kemudian dia jalan, keluarlah angin tu. Ataupun yang parah sekali, yang hujung sekali tu kita panggil fistula. Fistula bila berlaku adalah macam ni. Ni pundi kencing, ini faraj dan belakang sekali adalah dubur. Bila ada komunikasi antara lubang ni ke lubang depan atau lubang ni ke lubang depan, kita panggil fistula. Itu dah penyakit. Kadang-kadang bila orang ada fistula ni, yang keluar daripada faraj ni bukan hanya angin, bukan hanya period, tetapi mungkin najis ke depan ataupun air kencing ke belakang. So ini lagi parah. Ini memang kena pergi hospital untuk kita tutupkan balik lubang-lubang komunikasi tu. Okey, saya rasa ada lagi ke slide yang seterusnya. Okey, tak ada dah, itu saja dari saya. Saya harap semua faham lubang mana, lubang apa dan highway-highway yang saya sebut yang tadi. Saya harap semua orang boleh tahulah di mana datangnya angin, di mana datangnya terkucil ni. Okay, terima kasih. Saya serahkan semula kepada Dr. Linda. Ya, terima kasih sekali lagi atas penerangan yang sangat mendalam ataupun sangat jelas. Mohon komen wanita-wanita yang menonton dan bersama kita pada pagi ini, apakah pengajaran yang anda mahu, yang dapat dan anda boleh kongsikan bersama. Dan dari itu, sekali lagi apabila bercerita mengenai wanita dan masalah begini, yang kita perlu mendirikan solat, apakah kita nak tahu, kita ajukan soalan ini kepada Ustazah. Giliran Ustazah pula, kita mahu kupasan daripada Ustazah, iaitu bagaimana Ustazah apabila wanita begini yang ada masalah begini Ustazah, yang terkucil-kucil dan seangkatan dengannya, dan mahu masih kita perlu melakukan solat ataupun mendirikan solat dalam keadaan begini. Adakah perlu terburu-buru untuk habiskan solat Ustazah, dan adakah bagaimana Ustazah, atau bagaimana kita nak handle masalah begini? Silakan Ustazah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Saya off mic tadi doktor, nak tahu sebab apa. Terkeluar dekat lisan saya ni tak berhenti. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Saya teringat satu hari lah saya berada di surau kan, seorang kakak ni dia doktor. Lepas tu dia cakap dengan saya, Ustazah, kalaulah boleh diputarkan masa, saya tak nak jadi doktor, saya nak jadi ustazah. Saya tanya kenapa pula? Saya pula kan, nak sangat jadi doktor macam akak cakap macam tu. Rupanya kita ni Masya Allah disuruh oleh Allah belajar dan belajar. Subhanallah. Saya tak ada lah macam dua doktor kita ni yang hebat para penonton. Tapi bila Dr. Arifah menjelaskan dengan masuk LDP, keluar NKVE kan, lepas tu juga pula tol,
Anda boleh nampak tak apa yang Ustazah Zai nampak? Subhanallah, sangat mesra penceritaan. Dan inilah sebenarnya doktor pun adalah para pendakwah dalam bidangnya, Masya Allah, nak menyampaikan kepada mad'u, orang yang didakwahkan tu boleh faham. Jadi kalau dia bercakap dengan istilah-istilah sains yang kita semua blur, semua dah pakat left dah ni hari ni. Kan? Jadi semua orang menunggu, subhanallah, semua orang menunggu. Jadi terima kasih banyak-banyak Dr. Arifah sebab ilmu tadi ni saya seronok sangat sebab kita terasa subhanallah di hati kita ni bahawa dua doktor kita ni Masya Allah adalah doktor yang menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga ibadah, kualiti ibadah. Kita nak macam ni. Ustazah Zai selalu bercerita dengan masyarakat, tak salah anak kita jadi doktor, engineer, lawyer, semua tak salah. Sebab nak jadi ustazah tu pun fardu kifayah, bukan fardu ain. Macam juga doktor fardu kifayah. Kita tak boleh paksa orang jadi doktor, jenuh lah nanti. Tak boleh paksa semua orang jadi ustaz-ustazah. Okay? Jadi hari ini kita sama, Masya Allah, tabarakallah, saling bertolong bantu dalam memberi faham khusus untuk diri kita sendiri dan semua yang menonton. Jadi saya semakin nampak bila disebutkan tadinya tentang terkucil, tentang kentut faraj, saya mohon izin untuk mengedepankan kentut faraj tu dulu sebab di kalangan wanita yang menjaga ibadah, khususnya dah mula masuk kepada fasa warga emas, 40-an, bayar ustazah, jangan marah pula kalau ustazah kata warga emas. So bila usia 40-an ke atas, alhamdulillah mereka dah mula sebab anak dah besar-besar, dah mula menjaga ibadah. Tapi usia 40-an ni doktor, betulkan saya kalau saya salah, dah mula dah. Hatta kawan-kawan saya sendiri kenapa? Zai, kau ada rasa macam ni tak? So macam mana solat kita kawan-kawan sekolah ni, sekolah agama ke ni? Masih lagi ada rasa was-was macam tu. Jadi Ustazah pun sebut kan sebab memang perlu kita berkomunikasi dengan doktor kita sebab mereka adalah pakarnya. Allah yang suruh kita tanya kepada ahlinya. So hari ini para penonton silakan, kita ada pakarnya di sini. Bila kentut faraj, dulu saya share dengan Dr. Arifah, Dr. Linda baru ni, saya hanya cakap kentut faraj ni tak payah pening kalau kita tanya Ustaz Google, Ustazah Google ya, memang kita pening. Sebab apa? Sebab ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Justru Ustazah memegang dalam keadaan kentut faraj ini tidak batal. Kenapa Ustazah lebih yakin mengatakan tidak batal? Setelah bertemu dengan anak murid, bukan doktor pakar macam ni lah, tapi beliau kerja di bahagian hospital ni juga. Ustazah, kami dalam seminar, dalam kursus-kursus diberitahu kentut faraj ni Ustazah mudah faham macam ni je. Angin yang bukan membuatkan perut kita lega bila keluar angin tu. Bila kita kentut tu perut kita tak rasa lega macam kita kentut ikut belakang tu lah. Kan, jadi hari ini para penonton jangan terkejut, ni macam anak murid kuliah fiqah saya ni faham sangat cara Ustazah mengajar fiqah, tak ada malu-malu. Kalau malu-malu tak sampailah ilmu. Okay, jadi kalau kentut kat depan tu kita tak terasa lega kat perut, tapi kalau kentut belakang kita rasa lega kat perut. So kat situ kita boleh maha ajaibnya kuasa Allah, saluran dia tu berbeza. So hari ni kita dapat jawapan apa yang Dr. Arifah bagi tahu kan. Jadi kentut kot belakang salurannya lain, kot depan salurannya lain. Ikut depan mustahil untuk daripada bahagian perut yang Ustazah sebut kalimah lega tadi itulah. Jadi lebih kepada saya memegang kentut faraj tidak membatalkan wuduk. Selesai. Okey, baru kita masuk bab terkucil. Ramai juga khususnya bila ikut saya jemaah umrah. Kalau suami saya Ustaz Azwan tu duk bawa setiap bulan doktor. Jadi walaupun bukan saya yang pergi, 24 hours saya tak boleh tutup handphone. Sebab nanti Ustaz kata yang abang dah cakap dah dengan makcik ni tapi dia nak cakap dengan awak juga. Pukul 3 pagi, 3 pagi lah. Kalau tidak dia tak nak pergi tawaf. Okay? Jadi kena, Masya Allah, bila doktor tunjuk rajah tadi, mula saya teringat ni, semoga menjadi pahala juga kepada arwah mak mertua saya. Kami pergi haji pada tahun 2008. Dengan tubuh saya sebadan yang besar dan kami memang tolak wheelchair sepenuhnya walaupun boleh berjalan sebab dalam keadaan badan dia yang dah obesity lah doktor sebut tadi, memang susah untuk berjalan. Hotel jauh masa tu, so kami tolak sentiasa, tapi dia boleh stay asar sampai isyak. Kita offer ni, mak tak nak balik kan mak kan selalu gerak terkencing. Doktor betulkan saya teringat bila kita nak bincang ni sebab mak cakap macam ni, Zai jangan suruh mak berdiri je. Kalau mak berdiri mesti dia terkeluar. Subhanallah. Faham tak doktor? Jadi kita faham. Dia kata jangan suruh mak berdiri je. Jadi boleh tak Zai mak nak sembahyang duduk. Jadi kita kesian daripada asar sampai ke isyak hampir setiap hari punyalah dia nak duduk dalam Masjidil Haram ni. Dia tak bangkit tak apa. Jadi kita pun bahas
hubungilah kawan-kawan kan dalam bab fiqh ni, macam mana sepatutnya dalam keadaan mak ni walaupun dia tak mampu sebab dia masih boleh berjalan, niat tu dia berdiri. Tapi dalam keadaan dia berdiri sahaja, dia akan terkucil. Jadi saat ini kita pandang dia sebagai darurat. Ini ingat para penonton susah hati juga ni Dr. Linda, Dr. Arifah kalau kita nak cakap sebab itu masalah kawan tu. Sebab tu penting bila kita ada ilmu. Sangat penting bila kita ada ilmu. Itu keadaan kawan tu. That's why tak ada hak kita dalam bermasyarakat ni tiba-tiba muslimin muslimat dirahmati Allah kita duk kata apa? Ustazah tengok tu berjalan shopping boleh. Perut dah besar, mengandung, minta dekat suami, kenanga wholesale tu daripada tingkat 1 sampai tingkat 7 boleh je berjalan. Tapi suruh sembahyang duduk. Jangan mudah-mudah untuk tuhmah orang. Sebab kita tak tahu dalam ibadah, keadaan diri dia bila dia jumpa dengan doktor, patutlah puan macam ni, cuba tengok ni. Kan Dr. Arifah tunjuk rajah tadi. Puan masalah jenis macam ni. Alangkah indahnya para penonton, please share benda ni bila kita faham daripada segi sains, faham dari segi ibadah. Jadi kita boleh buat keputusan untuk diri kita sendiri dalam hal ibadah. Sebab apa masalah dalam terkucil, kan kita istilahkan kalau dalam kitab fiqh tu kita jumpa bab salsil baul. Maksudnya kencing tidak lawas. Biasa orang faham ni untuk lelaki saja. Ayah-ayah kita yang dah ni. Sebenarnya tak. Saya teringat seorang perempuan datang jumpa saya. Ustazah, ayah saya ni dulu imam. Sembahyang puasa Isnin Khamis tak tinggal. Tapi ustazah kami ni stres jaga ayah sebab bila dia dekat dekat katil dia kencing. Bila kami bawa pergi bilik air tak rasa nak kencing. Nampak tak ujian tu bila kita dalam keadaan yang caca marbah habis kita tak tahu. Lalas bapak saya yang dulu imam tu sampai ke akhir hayatnya sakit 2 tahun tak sembahyang langsung. Sebabnya dia tak jaga ibadah tu, bayangkan. Sedangkan akal masih ada. Muslimin muslimat para penonton yang Ustazah kasihi. Ustazah mengambil daripada pejabat mufti yang mengeluarkan ni satu persatu. Izinkan saya doktor untuk bacakan satu persatu supaya itu jelas. Okey. Pertama, hukum solat dan juga ibadah lain yang memerlukan wuduk tidak tergugur disebabkan penyakit kencing tak lawas. So apa saja alasan yang Dr. Arifah sebut tadi tu, jangan pernah kita ni mengatakan malaslah nak sembahyang. Siapa suruh Allah bagi aku ni akhirnya jadi susah. Sekejap nak terkencing. Selagi kita ada akal, tak ada apa alasan pun yang mengatakan kita tak payah solat. Tidak ada keringanan di situ. Ini taqwa. Ittaqullah. Taqwa pada Allah ni walaupun dalam keadaan kita sakit, kekal bertakwa pada Allah. So orang yang bertakwa ni adalah orang yang kuat keimanannya kepada Allah. Diuji dengan kesihatan macam mana pun, tetap solat nombor 1. Okey, jadi tidak ada keringanan. Tetap kena sembahyang. So orang nak sembahyang, pintu gerbangnya adalah wuduk. Jadi wuduk tu macam mana? Okey, pergi kedua. Perlu dibersihkan dahulu bahagian kemaluan dan kemudian ikhtiarkan dengan sesuatu yang boleh menutup bahagian kemaluan. Okey. Jadi bila kita tahu dah tadi ada terkucil, terkena dekat luar dalam, bila dengar sahaja azan. Ingat ya, antara jangan berwuduk sebelum azan. Sebab orang yang ada masalah macam ni kena tunggu masuk waktu dulu. Okey, dah masuk waktu, kita terus masuk bilik air, bersihkan najis yang terkena pada pakaian sebagainya, berwuduk, terus kita tampal. Mudahnya kita tampal dululah. Kalau terkucil itu mengeluarkan banyak, pakai pad terus. Kalau sikit-sikit pakai panty liner cukup. Kenapa Ustazah kata bawa pad dalam bilik air, kita dah bersihkan, sucikan najis, terus tampal, dah tampal elok, terus berwuduk. Kalau wuduk dulu, baru nak pakai pad, ini kita gambarkan dah. Takut masa kita tengah pakai pad tu, kita dah berwuduk, tangan kita ni menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan itu adalah batal. Jadi lepas kita pakai pad tu, jangan duk pergi dekat cermin, tengok berapa bulu mata gugur apa semua tu. Jangan duk iklan macam-macam lagi. Lepas duk pakai tu tampal, terus kita berwuduk. Subhanallah. Segerakan. Yang Ustazah, segerakan. Tapi di sana ada perbahasan fiqh. Ustazah, ini cerita suami saya. Dia macam mana pun dia nak pergi masjid. Boleh ke Ustazah dia terus tampal, minta maaf ya, ini kita cerita sebagai lelaki, mungkin penonton wanita yang mengatakan suaminya macam tu, kita minta maaf lah kalau nama dekat ruang komen ni
tak payahlah tulis suami saya Ustazah, kan nanti orang tahu pula suami kita macam tu. Kan ini kita cerita hal wanita. Tapi andai lelaki macam mana dia nak pakai pad? Jadi fiqh mengajarkan juga balutkan bahagian hujung kemaluan zakar. Kalau terpaksa guna selotip, kalau terpaksa guna getah, guna getah. Maksudnya sampai tahap macam tu sebab bahagian lubang air kencing tu. So dia boleh pergi masjid, tak ada masalah. Kalau lengah-lengah itu adalah kerana menunggu waktu qomat, ini fiqh menyatakan tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau dia tak nak pergi masjid, makin tua makin tak nak pergi masjid Ustazah. Sebenarnya dia berperang dengan nafsu dia sendiri. Dia malu, dia takut nanti sampai kat masjid nampak basah sebagainya. So kita jangan bebel dulu orang perempuan, raikan dulu. Kan bang rupanya dah belajar boleh, abang pun bukan keluar banyak sampai basah kain pelikat. So kita buat, sama-sama buat, Masya Allah. Barulah sweet Dr. Arifah, Dr. Linda, ini nak sweet lain. Kan? Kita belajar waktu. Okey, kemudian bila kita dah bersihkan, dah pakai pampers apa semua ni, solat. Cepat solat. Ustazah boleh tak qabliyah, ba'diyah? Boleh, solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu tersebut. Tetapi kita tak boleh simpan wuduk itu sampai next solat fardu. Okey, sebenarnya muslimat dirahmati Allah, dengan istihadah, silsil baul ini, terkucil yang Dr. Arifah sebut tadi tu adalah kaedah yang sama dalam fiqh. Okay, jadi kita tak payah cabang-cabangkan fikiran, duk was-was macam-macam. Jelas yang ni dulu kita faham. Ketiga, bagi wuduk, segera berwuduk setelah berhati-hati dengan merasakan tidak lagi menitis air kencing. Sebab tu orang lelaki dalam bilik air sebelum keluar tu lah segera untuk dibalutkan. Sebab dalam dia orang tua kan kadang-kadang dengan terketar-ketar dia. Usahakan dalam bilik air tu kita dah balut. Dia sebenarnya doktor, saya dah jumpa beberapa isteri yang mengalami suaminya macam tu. Saya memujuk Allah cik, besarnya pahala makcik menguruskan suami tahap macam ni. Itu aib suami kita yang perlu dijaga. Saya tolong Ustazah sebab dia nak juga pergi masjid. Tapi bayangkan sampai ke hujung usia kita bersabar, kaedah itu pahala lain lagi. Sebab tu kalau makcik-makcik ni punya ilmu, belajar sungguh-sungguh, dia tak ada masalah. Yang duk kata aku tak nak sembahyang, aku pening kepala jadi macam ni, kenapa Allah bagi kat aku. Duk down, akhirnya betul kata Dr. Arifah, tak sedikit orang yang stres bahkan depres dengan masalah macam ni. Kerana punca tak ada ilmu. Okay? Yang keempat, wajib berwuduk bagi setiap solat fardu dan wuduk tersebut boleh digunakan untuk beberapa solat sunat, saya dah sebut tadi, kecuali nak menyambung solat fardu yang berikutnya, dia kena pergi bilik air, dia kena tengok ada najis yang terkeluar walaupun setitik, jika ada kena tukar panty liner yang baru, kemudian dia pakai panty liner yang baru, berwuduk terus untuk melaksanakan solat dengan disegerakan. Tiba-tiba bunyi ting tong, ada tetamu pula sembang. Jadi lepas sembang tu tolonglah cek balik. Kalau ada terkucil sebab kita belum lagi solat masa itu, kita tak menyegerakan kerana kita layan tetamu, bagus juga. Lepas ni kita berwuduk semula. Kat situ nampaklah renyah sikit, tapi kalau kita terima ini sebagai satu ujian daripada Allah, kan maka insya-Allah kita dapat menanganinya dengan baik. Kelima, wajib segera menunaikan solat selepas berwuduk untuk mengurangkan hadas, namun tidaklah memudaratkan solat jika hadas tidaklah memudaratkan solat jika dilewatkan solat tersebut disebabkan oleh maslahah. Masalah yang datang ini bukan kita sengajakan, tapi contoh nak iqamah tu biasa dekat Masjid Surau tunggu 10 minit. Yang ni kita tak bolehlah marah imam. Aku ni ada masalah macam ni pasal aku nak kena tunggu 10 minit. Kan kalau kita sampai nak jadi macam tu, kita duduk diam-diam sembahyang kat rumah. Macam tu. Yang keenam, sekiranya dilewatkan solat tanpa adanya maslahah, maka batal wuduknya dan wajib ke atasnya untuk mengulangi wuduk tersebut. Contoh Dr. Linda, ni nak bagi contoh macam Dr. Arifah mudah orang faham. Keluar bilik air dah lengkap dah dengan Allahumma salli ala Muhammad, pakai pad ataupun pakai panty liner. Tiba-tiba dia tengok sinetron yang tak habis tengok tadi tu, nak tahulah hero dia mati ke tidak ni. Duduk dulu sekejap. Lepas tu lepas 10 minit nak habiskan drama tu, baru dia pergi sembahyang. Ni tak boleh lah. Tak masuklah kategori yang tadi tu. Tu. Sebab itu Masya Allah pentingnya ittaqullah tadi, bertakwa kepada Allah.
Kita jujur dengan diri kita dan Tuhan kita. Jujur, aku ni nak beribadah, nak menyembah Allah. Penyakit ni bukan kita minta, Allah yang bagi. Dan bukan tak ada penyelesaian, tak ada ubat, tak ada penyakit pun yang tak ada ubat. Dr. Arifah dah cerita ada rawatan ABC, kita sahaja yang kenapa aku ya Allah, kenapa aku ya Allah. Okay. Terakhir yang ke-8, wajib menggantikan balutan ataupun pampers ataupun plaster apa sahaja yang kita jadikan tampalan dengan yang baru sekiranya memperbaharui wuduk, dan wuduknya itu akan terbatal dengan perkara lain yang membatalkan wuduk. Seperti terkentut, gila. Ni nanti kan dia duk kona pula, Allah tahu aku sakit, tak apalah kalau kentut. Dah kentut kot ukur tu memang jelas-jelas dah ada dalam fiqah. Yang kita ni special case, keluar tanpa kita minta. Itu maksud terkucil tadi. Jadi Masya Allah, tabarakallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Bila kita faham step by step kaedah ini, jangan risau. Dan bersangka baik dengan Allah, jangan malu bertemu dengan Dr. Arifah. Masya Allah, tolong bantu saya doktor. Jangan canang kat Facebook dulu. Jangan cerita kat kawan-kawan masjid dulu. Kan sebab itu masalah kita. Jadi insya-Allah cantik kan pertemuan hari ni. Doktor kesihatan kita dah bagi tahu pakarnya. Dari segi Islam pun tak banyak sangat sebenarnya pilihan sampai kita pening kepala. Ada step by step, satu persatu. Jangan tinggalkan ibadah semata-mata kita mengatakan siapa suruh Allah bagi kat kita macam tu. Orang lain boleh senang-senang je beribadah. Percayalah, orang lain beribadah mungkin dapat 1 pahala, tapi kita yang diuji demikian dapat 2 pahala. Apa maksud Ustazah? Sabarnya kita dalam ujian tersebut masih lagi nak menyembah Allah dengan penuh ketakwaan. Wallahualam. Kalau ada yang perlu tambah, tolong maklum pada saya. Masya Allah Dr. Ustazah, terima kasih sekali lagi. Ustazah sudah menjawab 2 soalan, iaitu soalan pertama dan soalan kedua. Terima kasih Ustazah, kupasan yang sangat dinanti-nantikan dan ramai yang memberi komen dan maklum balas menyatakan jelas Ustazah, jelas, mereka lebih faham dan jujur dengan Allah katanya dan bersikap baik dengan Allah. Terima kasih Ustazah. Kita nak tinggalkan soalan yang terakhir untuk Ustazah, akhir sekali. Mungkin kita boleh raikan Ustazah, boleh ya Ustazah dan Dr. Arifah, dan kita boleh raikan soalan-soalan daripada penonton. Admin mohon pop up soalan sekiranya ada. Mungkin kepada kedua-duanya, mungkin kalau soalan daripada perubatan kepada Dr. Arifah ataupun soalan kepada Ustazah, kita silakan. Sebenarnya ada lagi ya yang kita katakan tadi, ilmu tadi sangat penting. Ilmu dengan bukan sahaja kita berasa dalam keadaan was-was itu, apabila ada ilmu hilang was-was itu. Sungguh ya, apa yang saya dapatan daripada Ustazah tadi, dambaan ilmu ini dengan mengadakan mencari ilmu ini dan wanita hilang was-wasnya. Jadi soalan-soalan lain saya tak perlu tanya lagi. Apakah wanita was-was jika sah solat apabila masih ada pergerakan-pergerakan solat? Ya Allah Ustazah, saya tak perlu tanya lagi sebab dah ada, dah dijawab oleh Ustazah. Alright, terima kasih Ustazah dan admin bantu saya untuk pop upkan soalan. Mungkin kita ada soalan kepada kedua-dua mereka. Ready? Dan kita juga mungkin kita melihat pada kupasan daripada Dr. Arifah tadi. Saya terkesan dengan Dr. Arifah tadi. Dr. Arifah menyatakan adanya ubat-ubatan untuk pesakit-pesakit mak-mak kita, makcik-makcik kita yang sudah berusia. Member, topik kita pada kali ini ialah wanita yang berusia. Jadi justru itu mereka mungkin diberi ubat-ubat kencing manis dan darah tinggi. 2, saya mahukan mencari sedikit penjelasan tambahan daripada Dr. Arifah. Bukan setakat ubat darah tinggi, masa mahal ubat kencing manis juga. Ubat kencing manis juga untuk makcik-makcik kita boleh menyebabkan banyaknya air kencing berlaku di malam hari, especially even di siang hari. Ya, justru apabila pesanan Dr. Arifah tadi sekiranya ada apabila mengalami masalah begini, jumpalah doktor anda, berbincanglah, mencarilah ubat-ubat yang baik ataupun yang paling baik kita nak pastikan bagaimana untuk mengawal kencing manis ni. Saya rasa itu lebih utama.
how can we membetulkan ataupun memperbaiki masalah kencing manis kita supaya tidak lebih mudarat, tidak terkawal. Itu yang kami bawakan Ustazah sebenarnya. Kita tidak mahu dengan melihat ubat semata-mata. Kesian pada makcik-makcik kita yang hanya semata-mata bergantung kepada ubat. Walhal kita tahu dan dari segi pemakanan, dari segi kawalan apa yang masuk di mulut dan dari segi diet dan pemakanan saya, air dan makanan sangat penting. Mungkin mungkin terlepas pandang maksud kita ya. Seperti Dr. Arifah kata kafein, mungkin ramai tak faham, tak jelas. Teh itu juga bersifat diuretik. Teh itu juga bersifat senang untuk menjadikan kita kencing dengan banyak. Jadi boleh kita ambil sama-sama iktibar dan saya nampak tadi yang paling cantik ialah ada rawatan. Apabila ada masalah, tidak hanya dengan menangis dan bersendirian dan mengapa aku kata Ustazah tadi, yang baiknya, yang cantiknya kita nampak ada rawatan dari segi perubatan yang kita boleh bantu sama-sama wanita. Cuma don't be sad, jangan bersedih, jangan duduk bersendirian sebab kita Dr. Arifah tadi. Alright, mungkin kita boleh pop upkan. Admin sudah bersedia kepada soalan? Doktor, minta maaf Doktor. Sekejap saya ternampak terlirik soalan daripada anak murid saya tadi sebab saya pun kata alamak nak tanya jugalah ni kan sebab bila Dr. Arifah sebut siang lebih 8 kali ke toilet tu adakah sebab dia memang minum air banyak, dia kata kalau lebih 8 kali tu maksud tanda tak sihat juga ke? Saya senyum, inilah cara orang kampung macam Ustazah Zai tanya ni. Bila Dr. Arifah sebut 8 kali tu, kalau lebih adakah tak sihat juga? Sebab masing-masing nak jaga kesihatan kan? Silakan. Nampak betul Ustazah, apa yang dikomen sebentar tadi betul. Sebab apabila berlebihan begitu, kita perlu melihat apakah sebab-sebab lain yang Dr. Arifah dah kupaskan tadi. Mungkinkah sebab ubat-ubatannya, adakah lifestyle diet kita yang kita kata tidak memberikan kita lebih seperti apabila darah tinggi, apabila kencing manis tidak terkawal Ustazah. Ini simple je. Kencing manis apabila tak terkawal, kita memang akan bangun kencing malam dan even siang hari pun. Kita akan banyak kencing-kencing ya, dan justru itu nak kawal wuduk lagi lah masalah sebab kena berulang ke toilet ya. Itu penting. Tadi kita nampak soalan tadi ada daripada Puan Azmin. Apakah yang kita nampak? Daripada Puan Azmin Muhammad Zam, I thought we cannot tahan kencing, nanti you easily kena urinary tract infection, isn't that right? Comel Puan Azmin, betul. Maksud kita memang kita tak galakkan untuk menahan kencing apabila bladder, apabila pundi kencing itu terlalu stasis, bantu saya apabila tidak ada pergerakan air tu. Pundi pun nama pundi kan kencing. Apabila bertakung, Masya Allah, terima kasih. Apabila bertakung saja begitu airnya, apabila kita tahan saja kencing, ia akan mengundang kuman. Jangkitan kuman akan segera sampai di dalam pundi kencing. Justru disebabkan anatomi manusia kita, anatomi wanita kita begitu, senanglah jangkitan kuman berlaku. Betul Tuan Azmin. Mungkin Dr. Arifah ada nak mahu tambah, silakan Dr. Arifah sekiranya ada. Saya juga nak Linda. Cuma saya nak tambah di sini, saya rasa itu ada sebab bila pasal bladder training tadi kan, kita nak latih pundi kencing tu, kita perlu menahan untuk seketika sebab kadang-kadang ada pundi tu terlalu sensitif. Sikit pun nak terkencing, tak sempat nak bertakung. Jadi kita kena train dia supaya dia boleh lebih bertakung dan dikeluarkan pada appropriate time. Dia tak sama dengan tahan kencing tu. Tahan kencing tu dia dah penuh, dah stasis, dia tak bergerak, dia mengadakan kuman lah situ lah. Tapi kalau kencing tu tak penuh pun, sikit je. Kalau macam air ni bergelas air ni, dia sikit je. Dan dia tak besar pun. So kita kena latih dia supaya dia boleh menampung lagi air di situ sebelum dikeluarkan. Itu kita panggil bladder training. Ya, betul. Thank you Dr. Arifah. Betul. Alright, mari kita raikan soalan yang seterusnya. Admin, Ustazah juga ada nampak Ustazah ya. Mungkin yang Ustazah boleh bantu soalan-soalan daripada
Silakan Boleh Ustazah. tak doktor saya nak baca Sani Saleh ni sebab saya rasa bertanggungjawab apa yang saya sebut pasal bawa mak mentua solat dalam Silakan. keadaan duduk tu. Ni soalan dia. Terima Mohon kasih. penjelasan sekiranya wanita yang menghadapi masalah terkucil ni tak salah lah ya solat secara duduk, sama ada solat duduk di bawah atau solat di atas kerusi, sebab ada mengatakan jika solat duduk maka pahalanya tidak sama solat berdiri. Baik, Sani Saleh kan menjadi ilmu kepada yang lain juga. Sebab tu doktor, dalam perbahasan fiqh ini kita kena belajar. Tak boleh nak main Google, kena belajar kitab dari awal sampai habis. Kena belajar, Masya Allah, tabarakallah. Kerana apa? Bila kita main, kita ada satu masalah, lepas tu kita tanya soalan tu saja. So kita okey, boleh, tak ada masalah. Para penonton dengar tak bila Dr. Arifah sebut kita punya seluruh organ dalam kita ni kan, kalau kita nampak yang Dr. Arifah tunjuk tadi, dia sepertinya sebuah masyarakat. Meremang bulu roma saya dengar. Subhanallah, itulah sebenarnya ciptaan Allah yang maha luas yang kita tak terfikir dengan akal pun. Subhanallah, kalau dari segi kita ni nak mencantikkan hubungan kita dengan Allah kan doktor, kadang-kadang orang respon dengan saya kata apa, subhanallah Ustazah selama ni tak terfikir bila kita bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur tu, kita duduk sekejap sambil berselawat, beristighfar. Sebab apa? Kita nak bercakap dengan mata kita, pandang yang baik-baik je hari ni. Nak bercakap dengan telinga kita, dengar yang baik-baik je. Nak cakap dengan tangan kita, ambil yang hak saja, jangan ambil hak orang. Kaki kita, dengan lisan kita khususnya. Sebab lisan ni pun duk bersembang-sembang dengan mulut yang nak mengeluarkan bicara ni rasa-rasa Tuhan kita ni hari ni nak bawa kita cakap benda jahat ke benda baik. Subhanallah. Sebab tu qaulun ma'ruf, bercakap yang baik. Kalau tak mampu, diamlah. So dalam ibadah, Masya Allah tabarakallah, bila kita faham, Ustazah tak boleh ya penonton nak cakap, mak mentua saya yang badan besar tu semata-mata nak tahan wuduk, takut terkucil, dia sembahyang duduk sepenuhnya. Saya tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Nanti semua orang akan mengambil kesempatan macam ni. Jadi maksud saya hubungan kita dengan Allah, jujurlah, macam mana kita contoh kita dalam musafir. Boleh bergaduh dengan suami ni kalau kita duk rasa macam, abang tolonglah, kesianlah kat saya ni kan ada masalah macam ni. Nanti suami kata, alah kita kan dalam musafir kat hotel, nanti kan boleh sembahyang. Tak apa bang, Ustazah saya ajar saya solat awal waktu. Nak singgah juga, tapi awak jenis yang terkucil, dah masuk tandas, nak pergi surau, nanti nak pergi tandas balik sebab kita ada masalah nak tampal itu, tampal ini. Ini sebenarnya mengganggu emosi, boleh menyebabkan benda-benda kecil macam ni. Jadi para penonton, kita ada ilmu, kita buat keputusan. Okey, darurat setakat mana? Kita disuruh berdiri ketika kita niat. Niat aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah. Ketika niat itu kita disuruh berdiri bagi yang mampu. So itu maksud pahala kita ni lengkap, cukup. Itu pun kalau berjemaah confirm 27 darjat. Tapi kalau sembahyang seorang tak dapat satu pahala ni pun belum tentu sempurna lagi maksud. Jadi dahlah kita takut terpotong-potong pahala sembahyang kita ni. Kita nak main cengkelat je. Macam tu lah bahasa saya doktor. Nak main cengkelat. Ustazah kata boleh sembahyang sambil duduk. Kan kalau terkucil senang. Bukan kita memang ada masalah tu. So please set dalam minda kita, insya-Allah boleh ni. Kita kena belajar berlawan dengan diri kita sendiri. Kalau kita rasa kita ikut lemahnya tu, akan lemah lah macam orang was-was. Saya kata, cik, apa yang makcik nak was-waskan lagi? Dah ikut dah step tadi tu. Dah bersihkan najis kan? Dah pakai, dah tampal kan? Kemudian terus solat kan? Kalau keluar masa tu tidak ada was-was. Tak perlu melaju-lajukan solat. Kalau perlu solat, kita ambil yang fardu saja. Rukun sembahyang itu Fatihah. Tak payahlah baca surah Al-Mulk pula rakaat pertama, dah tahu kita jenis terkucil. Baca je surah Al-Ikhlas yang pendek tu. Macam tu maksud. Jadi Sani Saleh yang bertanya tadi, Masya Allah, kalau kita masih mampu ketika berdiri tu kita tak terkucil, tak berlaku macam, sebab biasanya doktor, betulkan saya kalau salah, masa berdiri tu tak ada masalah. Dia masa nak rokok, sujud, pergerakan yang besar tu. Itu yang banyak dia macam rasa macam keluar. Tapi bila lepas sembahyang, tengok tak ada basah pun. Jadi benda tu sebenarnya was-was. Syaitan ni cukup dengki dengan orang yang sakit pun nak sembahyang. Syaitan cukup dengki. Sebab syaitan cukup dengki dengan orang yang berakhir dengan husnul khatimah.
Jadi walaupun kita dah sakit, okey, selagi boleh berdiri, tak pernah lagi terkucil masa berdiri. Tapi kalau berdiri pun rasa nak meleleh, kan kita solatlah dalam keadaan yang kita duduk tu. Sebab saat itu kita tak mampu. Jadi Puan Sani Saleh, saya harap faham, kalau saya nak jawab boleh terus, saya nampak keadaan mak mertua saya macam mana. Kalau saya nak jawab tak boleh pula, saya tak tahu keadaan Puan Sani Saleh ni dalam keadaan macam mana. Faham ya? Itu pentingnya ilmu, hatta atanal yaqin, sampai datang yakin dalam hati kita ni untuk beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Kalau ada tambahan, Dr. Arifah mohon bantu ya. Kita raikan satu lagi soalan sebelum soalan terakhir untuk Ustazah. Masya Allah, soalan soalan grand soalan kepada Ustazah sebenarnya. Okay, soalan daripada Puan Rohana Saleh. Assalamualaikum Doktor. Soalan kepada doktor kita. Saya kalau kencing kena tunggu beberapa minit, keluar sekali, tunggu lepas tu keluar air kencing lagi. Sampai 3 kali baru rasa macam keluar semua dan puas. Kenapa keadaan ini berlaku? Silakan Dr. Arifah, soalan untuk Dr. Arifah. Okay, terima kasih Puan Rohana. Saya rasa ini kita panggil kencing tak tos. Orang Melayu cakap kita kencing tak tos. Dia pergi masuk, lepas tu tunggu sekejap, keluar titik, 2 titik, lepas tu dah habis tu baru dia keluar. Beberapa banyak faktor lah. Di antaranya mungkin otot pada pulut kencing itu sudah lemah. Dia tak boleh nak tak boleh nak press, tak boleh tekan semua sekali harus keluar. Jadi dia terpaksa kadang-kadang orang tu perlu adjust. Macam tu lah, macam ni lah kedudukan dia supaya dia boleh tos semua. Bila otot tu dah lemah oleh pelbagai faktor. Antara faktor lain mungkin seperti penyakit, di mana sistem saraf untuk bersama-sama mengecutkan pundi itu tidak berlaku. Ataupun disebabkan faktor infection, kencing yang pundi kencing yang ada jangkitan kuman, ataupun dipanggil faktor otot yang ada inflammation, yang ada keradangan. Jadi dia punya sistem tu tak best lah. Dia ada faktor yang membuatkan rahim tu tidak boleh ditekan dengan sekali pun. Kalau tanya itu sebab itulah. Mungkin sebab penyakit, sebab infection, mungkin sebab inflammation selalunya berlaku. So kita tengok, kalau kita ada infection, treat the infection. Kalau ada inflammation, treat the inflammation. Inflammation treat senang je, lihat makanan, lifestyle kita, ataupun ada penyakit, kena rawat lah penyakit tersebut. Ataupun kalau macam tidak mengganggu, masih boleh duduk lama di bilik air dan membetulkan posture untuk mengeluarkan air kencing tu, okey, terserah. Linda. Ya, terima kasih Dr. Arifah. I think sangat membantu. Betul Puan yang bertanya, saya setuju. Sama ada, dia dipanggil kencing tak tos tadi. Selalunya apabila wanita yang usia muda pun, iaitu kita panggil reproductive age group, maksudnya usia muda begitu, usia kita Ustazah, ya, senang untuk mendapat UTI. Saya rasa kalau sebut UTI ni ramai yang wanita maklum, ya. UTI ni apabila kencing dia bukan kadang-kadang tak sakit, tak semestinya sakit masa nak kencing, dan boleh juga apabila kencing tak tos tadi. Saya setuju dengan Dr. Arifah. Alright. Sekarang kita selalu rasa UTI tu apabila kencing pedih, perit kan. Tetapi kadang-kadangnya tak ada rasa begitu pun apabila kencing tak tos, boleh juga ada jangkitan kuman di dalam pundi kencing. Mohon berjumpa dengan doktor anda untuk pemeriksaan lanjut. Terima kasih kepada Dr. Arifah. Ustazah, Masya Allah, soalan yang terakhir untuk Ustazah. Setelah kita dapatan tadi kupasan daripada Dr. Arifah dari segi ilmu perubatannya dan daripada Ustazah sendiri, saya rasa hikmah Ustazah. Apakah hikmah kita ni wanita untuk kerap berada dalam keadaan wuduk? Apa jua kekangan, apa jua cabaran, apa jua masalah perubatan yang kita ada, mungkin cabarannya pahala Ustazah cakap tadi sedikit banyak untuk wanita yang lebih diduga, diuji. Tetapi apakah hikmah Ustazah secara umum apabila kita apabila kita berada dalam keadaan wuduk? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Dr. Linda. Sebelum menjawab, saya nak tanya dulu, berapa minit? Sebab ada jawapan panjang, ada jawapan pendek. Boleh Ustazah, long cut ke short cut ke boleh. Masya Allah. Sebab kalau kita tengok maksud wuduk tu sendiri adalah elok dan berseri.
dari segi bahasanya, elok dan berseri. Kalimah elok, kalimah berseri ni tak boleh berpisah dengan wanita, tak boleh berpisah. Kita yang tak lawa pun jadi lawa bila rasa macam aku nak kelihatan berseri, sanggup habis segala duit. Aku nak kelihatan elok, sanggup kan, macam-macam kita buat. Rupanya saya mengeluarkan buku ala-ala diary lah masuk tahun 2021 ni, Dr. Arifah, Dr. Linda. Saya tulis 10 pesanan Ustazah Zaid. Bawah sekali tu saya tulis, Masya Allah, Tabarakallah, adalah biasakan kita sebagai wanita soleha, moga-moga menjadi wanita dambaan syurga. Jom, saya kata, kita jadikan lipstick kita adalah zikrullah. Lipstick kita adalah zikrullah. Jadikan bedak kita tu adalah wudu. Bedak kita ni adalah wudu. Atau kadang-kadang tak pakai apa pun. Sukalah sembang dengan dia, rasa kejut dia pandang. Padahal taklah orang mana pun. Kan orang perempuan tahu nak hidung jenis macam mana, Korea ke, Hindustan ke kan, ikut cita rasa masing-masing. Tapi wudu ni automatically buat datang seri tu, insya-Allah. Dan akhlak, masya-Allah, adalah sebagai pakaian. Subhanallah, kalau ini komplit dah, lengkap. Jadi bila kita sebutkan dari segi bahasa ringkasnya, wuduk ini adalah elok dan berseri, dan kita faham secara syaraknya dia mesti menggunakan air pada anggota-anggota yang tertentu. Sampai dalam suratul Maidah Allah sebut jelas dalam ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Pertama, basuh wajah kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tangan kita ni, lengan kita ni sampai ke siku. Wa msahu bi ru'usikum. Sapu bahagian kepala, ra'sun. Kepala bukan rambut, bahagian kepala kena sentuh sikit air. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Rijlun. Kaki kita sampai ke buku lali kita. Jadi 4 yang disebutkan dalam Quran. Al-Maidah ayat 6. Ini saya sebut dengan kelas fik saya, 4 basah. 4 ni je yang kena anggota wuduk kita. So kalau dalam kita jaga orang sakit, tak payahlah sibuk telinga sampai basah bantal semua. 4 ni mesti. Dan nak melengkapkan, Ustazah, rukun wuduk bukan 6 ke? So, yang pertama niat, yang terakhir adalah tertib. Jadi 2 kering, 4 basah. Ini style orang Kedah kalau mengajar. 2 kering, 4 basah. Maknanya 2 kering tu niat, awalnya, hujungnya tertib. Tengah-tengahnya yang wajib dibasuh hanya yang Quran sebut tadi, basuh wajah kita. Dan bila basuh wajah, Masya Allah, Tabarakallah, tengok setahun dah kita berpandemik ini, apa kata orang-orang KKM, Masya Allah, basuh tangan selalu, basuh tangan selalu. Jadi Ustazah selalu berfikir, lama dah ada dalam Islam, suruh kita ni menyentuh air. Dan Tabarakallah, bila kita melihat kepada satu sosok tubuh bernama Bilal bin Rabah, yang Nabi SAW bagi tahu, aku terdengar bunyi telapak kakimu di dalam syurga, wahai Bilal. Ada banyak penceritaan riwayat di sana. Cemburunya dengan Bilal, wajahnya hitam legam, bibirnya tebal, rambutnya kerinting. Kita dapat bayangkan macam orang berwajah Afrika ni, minta maaf bukan nak menghina, tapi bagi orang-orang Arab wajahnya tak handsome lah. Tapi kenapa Rasulullah sebut aku mendengar telapak kakimu di dalam syurga, ya Rab? Rupa-rupanya Bilal bin Rabah kerap berwuduk, sentiasa dalam wuduk. Setiap lepas wuduk akan memulakan usalli sunnatal wuduk raka'ataini lillahi ta'ala. Subhanallah. Wuduk, solat sunat wuduk. Wuduk, solat sunat wuduk. Jadi sentiasa berada dalam wuduk. Muslimin muslimat para penonton, kita baca satu hadis Nabi SAW. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke masjid untuk mendirikan solat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka langkahan pertama menghapuskan dosanya dan langkah kedua mengangkat darjatnya. Sebab tu di sana ada cerita Rasulullah, sahabat yang duduk jauh daripada masjid, ada rezeki lebih jumpa Rasulullah, boleh dah aku nak beli rumah berdekatan dengan masjid Nabi, aku nak kerap lagi ke masjid. Rasulullah bukan tak bagi, tapi dengan hikmah Rasulullah kata biarlah, biar pilah, eloklah duduk jauh tu. Pasal apa elok duduk jauh tu? Langkah kakinya dalam wuduk tu, bayangkan. Langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mengangkat darjat. So kalau lagi banyak langkah kita, bayangkan fadilat janji-janji Allah dalam keadaan berwuduk. Subhanallah muslimin muslimat, kita bawa kereta nak ambil anak pergi sekolah.
Nak terkencing lah, kencing dulu. Alang-alang basah di satu bahagian dan kita buka kepala pipe tu, wuduklah sekali dalam rumah, tak ada masalah. Ambil anak pergi sekolah. Na'udzubillah nampak pula orang aksiden tengah jalan. Ya Allah selamatkanlah dia. Doa kita saat itu dalam berwuduk sudah pasti jauh lebih diangkat Allah daripada orang yang tidak dalam wuduk. Ini dalam keadaan kita nak solat. Galakkan orang perempuan bila ada ilmu, subhanallah, romantis rumah tangga. Suami nak pergi masjid, bang, dah ambil uduk belum? Abang ambil uduk dekat masjid lah macam biasa, bang. Satu kita jimatkan air masjid, dah lah kita tak banyak berdepan kat tabung masjid. Kita ambil uduk kat rumah. Pahala bang setiap langkah nak sampai kat masjid. Masya Allah. Nanti kalau sampai masjid batal, abang ambil lah uduk lain dekat sana. Tapi sekarang ni kita ambil uduk dulu. Kita boleh beri ilmu, subhanallah, suami pun tak ada cara nak membantah. Sebab ini datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para penonton yang Ustazah kasihi, di sana ada terlampau banyak lagi hikmah yang diceritakan apabila kita memahami satu persatu hikmah Allahu Rabbi sampailah kepada sebelum kita tidur. Saya baca satu saja hadis sebelum kita tidur. So bayangkan daripada subuh, hatta sebelum subuh lah kita solat 2 rakaat, tahajud ke taubat hajat, mendengar azan subuh. Lepas azan subuh tu kita baca Quran sekejap, batal wuduk. Kemudian kita wuduk balik sambil siapkan sarapan, berwuduk sambil menunggu waktu duha. Masya Allah, tabarakallah. Sampailah nak tidur. Bayangkan muslimin muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW menyatakan kepada kita dalam riwayat Al-Bukhari, Ya Allah, aku serahkan diriku padamu dan aku serahkan urusanku padamu. Aku sandarkan belakangku kepadamu dengan penuh rasa harap dan takut kepadamu. Tiada tempat bersandar dan selamat selain daripadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan dan nabi-nabimu yang engkau utuskan. Sekiranya kami mati, niscaya kita membaca doa itu tadi dalam keadaan berwuduk, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sekiranya kamu mati, niscaya kamu mati di atas fitrah, dan jadikanlah rangkuman doa ini sebagai akhir apa yang kamu baca. Dalam keadaan berwuduk, tidur. Ni banyak juga soalan doktor. Kalau kita dah ambil wuduk dah, suami kita tangan tak boleh duduk diam. Kan? Jadi kat sana ada perbahasan. Kalau rajin cipi lah bangkit pula, jangan terkehel kaki sudah. Tapi kalau sat-sat pegang, kan dia sampai kita 4-5 kali pula bangun sehari semalam, Allah Maha mengetahui. Saat pertama nak tidur tu kita dah berwuduk. Andai dimatikan Allah malam itu, mati kita dalam niat kebaikan, yakni kita ingat Allah sebelum tidur melalui wuduk kita. Jadi hikmahnya tersangat besar. Penonton wanita khususnya yang menonton pada hari ini tak nak ke wajah berseri, wajah cantik tanpa beli macam-macam produk yang mahal-mahal, insya-Allah dengan wuduk kekalkan. Inilah yang Ustazah syok bila dapat tajuk nikmatnya kekal wuduk. Semoga menjadi satu tarbiyah, satu new norma dalam kehidupan kita setelah kita mendengar ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustazah atas penjelasan. Saya boleh rangkumkan, saya suka Ustazah berkatakan tadi, iaitu lipstick itu zikrullah, jadikanlah bedak itu wuduk, dan akhlak itu adalah pakaian. InsyaAllah nescaya berseri-seri wanita dan cantik dunia dan akhirat. Terima kasih Ustazah, terima kasih sekali lagi atas kesempatan masa yang ada. Kita telah sampai kepada masa minit-minit kecemasan sebenarnya. Saya berjanji dengan Ustazah sebelum kita bermula pagi tadi, Ustazah paling-paling Ustazah 12.15 saya kata paling-paling Ustazah 12.15. Kita khawatiri ada soalan-soalan yang kita mungkin tak dapat raikan. Masya Allah, macam kita katakan sekarang ialah 12.20 minit. Saya rasa cukup setakat itu mungkin, ataupun bila kita melihat tadi banyak soalan-soalan ada juga kepada Dr. Arifah dan juga kepada Ustazah. Mungkin kita tidak dapat raikan pada semua, mohon ampun dan maaf, tetapi inilah kita katakan atas kesempatan masa yang diberikan ini, insya-Allah jika ada umur yang panjang kita akan cuba kita bawakan Ustazah sekali lagi dan kita akan kupas yang lebih menarik macam mana Dr. Arifah cadangkan tadi ialah bab wuduk dan bab kecil-kecilnya. Mungkin lepas ni bab head pula, head yang panjang, head yang apabila stop sekejap tidak stop dan seumpamanya. Saya rasa semua maklum, kita perlu dapatkan lebih
kita panggil penjelasan yang begini daripada kedua-dua aspek ini. Apabila kita gabungkan bersama, saya rasa wanita lebih jelas. Nah, nampak ya, seperti apa yang kita, mungkin saya boleh rumuskan sekali lagi apa yang kita boleh dapat dapatan hari ini, iaitu wanita akan terkesan dengan masalah kesihatan. Kita wanita ada dugaan yang Allah beri dan kita nampak tadi ada rawatannya. Mohon berjumpa dengan doktor-doktor anda, bercakap atau bisik-bisik dengan doktor-doktor anda. Doktor wanita ramai di Malaysia ni yang seperti Dr. Arifah yang boleh bantu, dan seperti saya suka Dr. Arifah mention tadi dalam slide yang terakhir, beberapa terakhir itu rawatan laser Ustazah yang kita tak mungkin tidak tercapai di akal, itu kenapa nak laser vagina itu, sedangkan saya tak nak laser vagina saya. Mungkin kita tidak nampak sebenarnya kita mahukan menguatkan otot-otot vagina kita supaya pundi kencingnya juga kuat. Remember Dr. Arifah kata tadi, kita ni hidup bermasyarakat, organ-organ tu sebab sebelah menyebelah je. Just terus itu, salah satu cara yang kita boleh lakukan ialah dengan melakukan laser kita kata vagina wanita tu. Tidak keterlaluan kita dari segi perubatan berkata begitu, sebab bukan untuk saya sepaham untuk tujuan lain, tujuan yang tak baik, tujuan yang tak betul. Hanya untuk keperluan seksual nafsu saja, tidak begitu. Apa yang kami maksudkan supaya sampai apa yang kami nak bawakan, boleh lakukan, cuba berkata-kata, berbisik-bisik dengan doktor-doktor anda. Dan justru itu kupasan daripada Ustazah Zai, sekiranya anda masih lagi diduga, wahai wanita, tiadanya dengan ada ilmunya, tiada yang tidak boleh, tiada yang perkara yang boleh kita hadirkan perasaan was-was itu. Dia justru kita masih mampu melakukan solat, mendirikan solat, iaitu tiang utama kita. Masya Allah doktor, Masya Allah Ustazah. Saya rasa kupasan yang sangat menarik sekali lagi. Doktor, mungkin saya nak mahu berikan sikit doktor, boleh? Silakan. Ni kalau anak-anak murid saya lepas ni, Ustazah macam mana nak jumpa dengan Dr. Arifah, dengan Dr. Linda? Okey, saya suruh PM tepi saja satu. Yang kedua, muslimat yang menonton ataupun kalau ada muslimin ni, saya nak sebut untuk terakhir ni, daripada kita mencantikkan zahir kita, yang kita nak template saat ini tu, belanjakan kemampuan anda untuk kesihatan dalaman kita, sebab terlalu ramai yang bertemu dengan Ustazah, longgar sana, longgar sini, lepas tu Ustazah benda macam tu. So rawatannya ada dalam minda ni masing-masing, mahal ni rawatan. Apa kurang dengan yang nak tegang-tegangkan wajah tu pun bukan murah tu, Ustazah tahu bukan murah. So kita cantikkan dalaman. Bila kita terhindar dari stres, kenapa nak solat, was-was semua, insya-Allah muka kita makin lama makin berseri-seri. Jangan risau. Insya-Allah. Betul. Tambahan begitu saya sangat suka, iaitu rawatan itu saya tambah lagi, sebenarnya is outpatient rawatan. Rawatan mudah saja, tak perlu masuk hospital, tak perlu ada admissionnya, boleh dilakukan secara pesakit luar sahaja. Itu yang kita mahu gambarkan. Terima kasih sekali lagi. Sebelum saya memberi kata-kata rumusan atau kata-kata terakhir daripada Ustazah, saya berikan ruang kepada Dr. Arifah dulu untuk memberikan kata-kata terakhir kepada mereka yang menonton. Dr. Arifah, silakan berilah nasihat-nasihat apa sahaja saranan daripada anda, silakan. Sebenarnya saya rasa sangat terharu bila dapat bergabung dengan Ustazah Zai, sebab saya rasa dalam umur yang dah nak masuk setengah abad ni, mudah-mudahan apa ibadat saya lakukan selama ini Allah terimalah, dengan kejahilan diri saya, kejahilan keluarga, rakan semua, Allah masih tetap terima. Dan saya yakin Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita buat salah pun, kita mintalah keberkatan hari Jumaat ni Tuhan terima. Dan keduanya, saya juga menjemput semua wanita, adik-adik, kakak-kakak, masih sesiapa namanya wanita, kalau ada masalah ni jangan sorang-sorang. Ustazah, saya dapat banyak pasien yang depresi. Depression ni bukan kecil-kecil Ustazah, dia menyebabkan masalah rumah tangga, penceraian suami isteri. Jadi puncanya kecil je, kita boleh rawat. So saya menjemput, jangan keseorangan, dapatkan bantuan. Itu saja. Wallahualam. Terima kasih Linda.
kasih Ustazah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sekali lagi Dr. Arifah, terima kasih kerana menerima jemputan kami. Dan seterusnya Ustazah, silakan mohon berikan kami sedikit lagi pencerahan ataupun kata-kata terakhir daripada Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah, para penonton yang Ustazah sayang, kerana Allah kita bersaudara, Masya Allah kita niat nak jumpa balik dalam syurga Allah. Yang mana satu ketika nanti kita semua wajib beriman akan berdiri di mahsyar Allah. Daripada kecil lagi ustaz-ustaz dah khabar dah, muka hitam macam mana kat dunia ni akan putih berseri nanti di mahsyar. So kita nak capai target yang itu kan, putih kat dunia, takut na'udzubillah dihitamkan oleh Allah hanya dengan alasan siapa suruh Allah bagi aku sakit macam tu. Siapa suruh setan kacau aku jadi was-was ni. Jadi pujuk-pujuklah suami kita, Masya Allah. Jangan duk komplain itu komplain ini saja kan. Bawa kita pergi jumpa doktor pakar. Kadang-kadang habis duit nak repair kereta yang dah memang boleh berjalan elok balik kampung tu, kita nak repair yang tu saja, padahal nak tambah aksesori je. So perempuan dalaman cantik, luaran cantik, kekal menuntut ilmu dengan istiqamah. Soal vaksin, jumpa doktor yang pakar. Soal nak jumpa dengan Dr. Arifah, ada pakar sakit puannya. Soal apa sahaja, nak pandai tebar roti canai, jumpa dengan pakar tebar roti canai. Maknanya semua kita ada bidang masing-masing yang sebenarnya ada manfaat kepada ummah untuk Allah. Jadi bila hidup kita niat macam tu, percayalah datang masalah besar mana, matlamat aku adalah untuk berkumpul semula dalam jannah. So saling memberi manfaat, tak ada dengki-dengki, tak ada sakit hati. Itulah rahsia kejelitaan, insya-Allah abadi sampai ke Firdausi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Minta maaf, terima kasih banyak-banyak. Ya Allah, terima kasih Ustazah. Terima kasih sekali lagi. Kami dengan ini memohon 10 jari sekiranya ada salah dan silap, ada kena masalah teknikal apabila tak dengar, dan memanglah kami ni bukan pakar-pakar begitu ya untuk lakukan online begini, tapi kami mencuba dan lakukan. Sebenarnya Ustazah, FB Live saya setiap hari Jumaat kita nak war-warkan juga pada minggu hadapan. Kita akan bersama-sama seorang lagi tetamu jemputan sempena Hari Wanita, iaitu sempena sambutan Hari Wanita ini. Kita boleh kongsikan sedikit poster yang untuk minggu hadapannya, iaitu kita akan bersama-sama dengan Dr. Atiyah Azmi, ya, anak kepada Prof Muhaya, ya. She's also actually founder of Mama Tia Magical Parenting. Topik yang lebih menarik ataupun terhadap parenting dari segi ilmu-ilmu parenting ini, ilmu-ilmu kita panggil kesihatan parenting ini, kita boleh kita war-warkan kepada semua yang menonton. Boleh temu ataupun temu janji kita pada minggu hadapan waktu yang sama 11 pagi Jumaat. Baiklah, dengan ini Masya Allah, terima kasih sekali lagi kepada semua yang nonton. Saya sekali lagi yang tidak terhingga kepada tetamu jemputan saya, kedua-dua wanita hebat sempena Hari Wanita. Kita kongsikan sekali lagi topik yang kita telah war-warkan dan kita telah kupaskan, dan saya juga dapat take home message sebenarnya. Saya ada 2 take home message satu daripada doktor dan satu daripada Ustazah. Daripada Dr. Arifah, sesungguhnya apabila tak sihat, wanita tu mahu kekal sihat. Wanita itu perlu sihat. Kita juga wanita, kita semua berusia. Apabila umur meningkat, memang cabaran berlaku adalah banyak faktor-faktor hormon. Dan saya dapat dapatan daripada Dr. Arifah, talk to your doctor. Please, bercakaplah kepada ahlinya. Dan kedua daripada Ustazah Muzayana, sesungguhnya ilmu itu, kita berada di taman-taman ilmu ni memudahkan lagi kita untuk tidak berasa dalam keadaan was-was. Ya, apabila ilmu itu tinggi, was-was tu rendah. Saya dapat itu. Apabila kita meninggikan tinggi, kita kurang ataupun hapuskan was-was dalam diri kita sendiri. Masya Allah, tabarakallah Dr. Arifah dan Ustazah Muzayana. Terima kasih kepada semua wanita-wanita yang menonton. Sekali lagi, saya ada kata-kata terakhir daripada kami mungkinlah ya. Apabila sakit, baru kita hargai apa itu sihat. Apabila kita sibuk, baru kita hargai apa itu lapang. Apabila kita tua, baru kita hargai apa itu usia ataupun muda. Masya Allah, apabila tiba saat kematian, baru kita hargai sebuah kehidupan. Dengan ini, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.